Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni hari ke-92. Jadi hari ni hari Jumaat, hari yang penuh berkat. Jadi sama-sama kita berdoa semoga wabak penyakit pandemik ni berakhir dan kita pasti menang. Baik, petang ini jam menunjukkan pukul 5.40. Jadi saya nak berkongsi satu perkara yang saya nak dedahkan hasil daripada ilmu-ilmu yang saya cari secara berbayar. Saya baca, saya mendekati influencer. Jadi tajuk pada petang ni saya harap anda dapat catat, dapat orang kata apa, praktis kalau anda nak famous di media sosial. Okey, saya tak kata saya famous, kerana follower saya pun tak adalah sampai ribu-ribu, tak ada kan, kerana saya pun baru bermula hampir sebulan. Tapi dalam sebulan, satu perkara yang saya amalkan, saya praktis semua ilmu-ilmu ini, dia satu perkara yang sangat memberansangkan. Memberansangkan maknanya dia begitu cepat. Jadi kalau anda nak cepat, terpulang kepada anda. Kalau anda rasa macam okey lah, tak kisahlah, tak famous pun tak apa, biasa-biasa pun lagi senang kan, tak ada orang kacau, tak ada orang kecam, tak ada orang komen kan, dan kita pun tak ada sibuk-sibuk nak update selalu, itu terpulang. Jadi dia terpulang kepada niat anda. Bagi saya pula, memang saya pun bukanlah nak kejar populariti, kerana bagi saya tak ada masa sangat, kerana saya ni jenis family man. Saya ni family man. Jadi bila saya balik kerja tu, kalau hari biasa bukan PKP lah, saya akan terus dengan family. Jadi memang telefon tu letak tepi. Sebab apa, tak nak kecewakan anak-anak. Dan saya pun selalu bercakap dalam ceramah dan sebagainya. Tiba-tiba saya pun praktis benda sama. Kadang-kadang ditegur juga isteri kan, asyik pegang info, nak update. Yang penting family tu lebih penting. Jadi sebab tu saya pun orang kata apa, ambil pendekatan, tidaklah terlalu laju sangat untuk kejar populariti, sebab benda tu datang kemudian. Yang first, niat saya adalah untuk menyampaikan ilmu. Okey, saya bermula Facebook. Saya lebih tumpukan Facebook dan juga YouTube. YouTube ni baru sangat bermula. Saya kira baru dalam tak sampai 2 bulan. Dan Facebook ni saya dah memula 2008 buka akaun. Bila orang kata ada Facebook, kita pun buka akaun. Jadi tapi dalam tahun 2020 ni baru saya sedar bahawa saya melakukan banyak kesilapan. Kerana saya ni macam seolah macam ada akaun, ada rumah, tapi jarang masuk, jarang hias, jarang buat sesuatu sehingga orang tahu ini rumah si Rizwan ni. Jadi bila saya belajar dengan influencer, saya pergi kelas-kelas yang berbayar, kelas-kelas online, saya dapat suatu perkara dan saya praktis. Jadi anda nak tahu? Okey, nak tahu, ambil kertas, ambil pen. Jadi pen tu pastikan berdakwat lah kan. Pensel pun tak apa, jadi tolong catat. Kalau tak catat tak apa, anda boleh ingat. Saya pasti anda boleh ingat, anda boleh tengok rakaman ni selalu. Okey, baik. Okey, so nombor satu yang paling penting, saya fokus pada Facebook. Facebook, YouTube tu kemudian, Instagram pun kemudian. Kerana saya lebih untuk eksperimen ni, testimoni, saya buat dulu Facebook. Okey, baik. Seperti saya cakap tadi, saya bermula 2008 dan saya tak aktif. Saya punya friend hanya lebih kurang 800. 800 tu saya pun, sebab saya selalu ceramah. Bila ceramah tu orang tanya, kata apa, Cik Rizwan, apa Facebook, apa dan apa orang kata apa, telefon lah, WhatsApp. Saya banyak fokus pada WhatsApp kan. Jadi kuranglah Facebook ni, nak update pun jarang. Selalu tema saya adalah kekeluargaan. Saya update pergi berjalan, update makan, update balik kampung. Semua tentang keluarga je. Tak ada nak cerita pasal motivasi, psikologi. Tak ada. Saya hanya tema begitu ya Facebook sebelum ni. Jadi sebab tu bila banyak dah ceramah bertahun-tahun, jadi orang nak Facebook tu yang jadi makin lama makin tambah. Tapi memang saya yang add itu pun banyak bersusun yang nak jadi friend saya tak confirm pun. Jadi saya tengok kenal tak kenal. Tak payahlah. Sebab memang masa ketika itu saya tak berminat untuk banyakkan kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan office, bayangkan dekat UPM ni ada 5,000 staff, lepas tu pelajar lagi berapa ribu. Jadi saya tak berminat pun, agak-agak macam ni sekejap ni kenal, mungkin dalam program juga nanti tak keep in touch pun. Saya berfikiran silap pada ketika itu. Okey, baik. So nombor satu, dah bersedia?
Okay, nombor satu untuk famous, untuk anda dikenali, ramai follower. Nombor satu paling penting adalah profile picture. So profile picture ni ambil yang secun, sehandsome mungkin. So edit sikit supaya anda nampak kacak lah. Bagi saya tak pandai sangat edit. Jadi saya ni kebanyakannya itulah the real. Yang ada gambar tu kadang-kadang tu ambil kat studio masa hari raya ke, ataupun kawan-kawan saya yang ada kamera DSLR tu, gambar tu yang saya ada, saya masuk. Tapi kalau boleh, ini paling penting, ni macam soalan kita nak minta kerja, CV tu gambar tu mesti yang terbaik. Jadi itulah yang akan mempengaruhi orang. Kadang-kadang orang ni tengok itu dulu sebelum nak jadi friend kita. Bila kita request friend, orang akan tengok gambar kita. Kalau boleh janganlah gambar-gambar yang gambar-gambar orang lain. Itu dah menyalahi. Itu dah fake account. Kita ambil gambar orang lain. Tak kisah gambar kita tak handsome ke, gambar-gambar kita yang tak berapa cun ke, kerana kita kena jadi diri kita. Sampai bila kita nak menipu, ambil gambar orang lain yang handsome, akhirnya orang kenal kita, oh macam ni. Sebenarnya kita jadi diri kita. Sebab influencer yang saya kenal, yang follower lebih pada 60,000, 100,000, 200,000, kebanyakannya tak handsome pun. Tu terang saya cakap. Saya bukan nak kata dia orang. Kadang-kadang kita ni lagi smart. Sebab Allah jadikan begitu. So kita bersyukur. Tetapi kenapa kita tak follow ramai macam dia orang? Sebab dia orang pandai, selain pada profile picture, dia orang pandai gunakan konten-konten yang nanti saya akan ceritakan. Okay, dah ready? Okay, profile picture tu penting. Kalau boleh jangan gambar-gambar orang lain. Kau boleh jangan gambar kartun. Kau boleh gambar tu serius, gambar yang melihat di hadapan kamera ni. Jangan gambar sisi macam tu kan. Orang tak berminat, nampak kurang confident. Okay, lepas tu jangan gambar belakang, pandang pemandangan, pandang laut, pandang langit, ataupun gambar tu jauh. Sebab kita nak tunjukkan kita ni kat pantai, kita ni dekat tempat yang menarik, jadi orang nampak gambar tu jauh. Jadi kau boleh ukuran macam ni lah. Ni kamera macam ni ukuran dia. Jadi orang nampak sampai separuh badan. Tak kisah gemuk kurus, tak kisah. Nanti orang tahu juga kalau orang nak mengenali kita kan. Tapi gemuk kurus tu bukan soalan. Ramai orang gemuk, influencer ramai. Jadi yang penting jadi diri kita sebenar. Okay, itu nombor satu. Panjang lebar Okay, nombor dua ialah cover foto. Kalau kita tengok Facebook, bila kita yang kecil tu, itu namanya profile picture. Yang belakang tu adalah cover foto lah. Cover foto ni kalau boleh gambar yang paling cantik sekali. So yang tadi profile picture, kau boleh janganlah banyak sangat. Adalah seolah macam kita ada 2-3 orang. Gambar kita seorang je. Kalau boleh kosong belakang tu. Kosong. Tapi jangan macam IC sangat, warna merah, warna biru. Tapi kira macam kita berada satu tempat yang macam seolah yang cantik lah. Okay, buat green screen ke, white screen ke apa ke. Tapi cover foto yang kalau Facebook dia di atas tu, yang besar sikit tu, so anda boleh tunjukkan siapa diri anda. Mungkin anda pakai blazer kat office ke kan, kat ada atas meja ke, anda kat pemandangan ke, mana anda orang yang suka traveller ke, anda berada di tempat-tempat yang menarik. Anda nak tunjukkan siapa diri anda. Macam saya sebelum saya gunakan gambar saya bersama keluarga. Saya nak tunjuk saya ni family man. Saya dah berkeluarga. Bukan nak add friend ni sebab nak berpoya-poya, nak orang kata apa, bercinta, nak suka-suka, tidak. Jadi saya orang nak kawan saya, kenal diri saya beginilah kan. So jadi saya tunjukkan gambar keluarga. Jadi saya serius, kata apa, kita nak memperkenalkan diri kita. Okay, ada orang tak suka, takut macam privacy, nanti orang tengok, oh bini dia tak lawa, bini lawa, anak dia macam ni, anak dia tak ada, anak lepas tu dia ni macam jangan fikir orang lain, fikir diri kita. Sebab itulah rumah kita, suka hati kita lah nak buat apa pun. Jadi yang penting cover foto tu menarik. Okay, kalau suka pemandangan, biar cover foto tu kita di belakang pemandangan. Tapi profile picture tu gambar kita yang serius, yang kita tersenyum, gambar tu tak banyak sangat crowded. Kau boleh belakang tu kosong je kan. Baik, so tu dah nombor 2, profile picture, cover foto kan. Yang ketiga ialah bila kat bawah tu ada macam caption ataupun penerangan tentang diri kita, jangan kosong. So cerita tentang diri anda. Saya 10 tahun pengalaman dalam mengambil gambar-gambar foto. Saya ni pakar dalam persandingan, kata apa, pakar mencari jodoh.
Macam saya memperkenalkan saya dah 20 tahun praktis dalam ilmu counselling. Saya suka nak bantu orang, saya suka berkawan, macam tu lah. Cerita tentang kepakaran. Dia seolah macam orang kata apa, benda yang orang lihat. Dia ni siapa sebenarnya? Sebab tak semua orang kenal kita. Dan kadang-kadang tu dia tengok gambar, dia terus approve. Lepas tu profile macam, oh dia ni pakar. Kadang-kadang itu penting. Kadang-kadang kalau kita tulis kerja kita penjual insurans, mesti orang kadang-kadang tak berminat. Ini nanti nak jual insurans lah ni. Lepas tu kita ni menjual produk kecantikan. Terpulang apa nak cerita diri kita. Bagi saya benda tu menerangkan kita jujur apa kepakaran kita. Tapi pandai-pandai. Kalau kita tiba-tiba takut kita buat macam tu, tiba tak ramai friend, mungkin kita kena ubah sikit. Cerita yang lebih general. Supaya orang nak mendekati kita. Lepas dah ramai follow tu, anda nak jual insurans ke, nak jual produk kecantikan ke, ubat kurus ke, apa ke, terpulang lah. Semua orang buat begitu. So baik. So nombor 4 ialah setting tu. Bila kat Facebook tu, kat setting tu, kita kena open to public. Janganlah close. Jadi hanya kita, keluarga kita, pasangan kita yang tahu kan. Ataupun kalau kita yang ni girlfriend dia tahu kan. Jadi kita tak nak open public. Jadi kalau nak anda famous, anda kena bersedia ke arah ini, open to public. Cuma anda kena belik sikit cerita tu, apa yang anda nak public, apa yang tidak. Terpulang anda boleh tengok. Saya dalam kelas saya belajar online, dia guru saya tu bagi detail apa yang tekan public, apa yang biasa. Jadi anda belik dulu, kalau boleh open to public. Sebab orang yang kadang-kadang tak nak jadi friend kita tapi nak jadi follower, jadi tak boleh jadi follower kalau kita tak open to public. Okay, itu yang paling penting. So nombor 4. Nombor 5 ialah, ini penting, adalah rajin update. Okay, kadang-kadang kita dah ada rumah cantik, gambar foto cantik, cover foto cantik, lepas tu kita dah open to public. Bila orang masuk, rumah tu kosong. Account kita tu kosong, macam tak ada, tak update. So orang yang famous ni, kebanyakan ni, bila saya tanya influencer yang follower yang lebih daripada 10,000, saya follow dia orang. Kalau kata saya dah buat dalam tempoh sebulan ni, saya belajar ni, saya praktis, daripada 800 dah jadi macam friend saya dah 4,600 lebih. Bayangkan dalam tempoh sebulan lebih ni, saya tak sangka kan. Lepas tu follower saya tu, bila saya on je public, baru 100, 200. Jadi dalam tempoh sebulan ni dah jadi 1,000 lebih. Jadi wow kan bila saya follow benda-benda macam ni. Saya tidaklah mengejar rating tu nak tunjuk orang. Tetapi kalau anda kenal saya 10 tahun lagi kan, tiba-tiba jadi 100,000, 200,000, apa rahsia dia? Inilah. So kita kena konsisten. Okay, baik. So anda dah dapat. Kata yang keempat lah, rajin update. Okay, apa nak update? Okay, pertama sekali adalah kita kena yang kalau dekat bawah tu, kalau dekat mula-mula paparan wall kita tu, ada update story. So orang influencer dia wajibkan hari-hari dia update story. Jadi gambar hari ni Monday kan, okey, gambar dia apa semua, gambar dia paling cun lah kan, pagi-pagi nak buat naked face ke apa ke, tengah mandu kereta ke apa semua. Jadi orang suka cerita tentang diri sendiri. Sebab rumah kita takkan nak cerita pasal orang, cerita pasal kucing. Jadi cerita pasal diri kita. Sesekala je cerita pasal mungkin family kita sikit, kucing kita sikit, apa sikit kan, sebab orang mula nak mendekati kita, nak tahu apa kita minat. Okay, so itu adalah create story. Itu wajibkan hari-hari. Saya kadang-kadang tak follow juga. Kadang-kadang sebab PKP ni. Kalau sebelum PKP ni memang saya update hari-hari. Hari ni pakaian macam ni. So pakai blazer nak pergi meeting. Hari ni saya nak pergi ke satu seminar. Hari ni jadi saya akan update. Kalau boleh pagi-pagi. Sebab nanti anda tengok berapa view anda, mungkin 80, 90. Maknanya anda update dah lambat. Kalau boleh pukul 8 pagi tu, awal-awal tu dah hantar gambar tu. Jadi orang kadang-kadang tengok ni tak sama masa kan. Jadi orang akan view. So sampai malam anda akan tengok 400, 500. Jadi biasanya saya akan letak apa-apa gambar yang menarik dan sebagainya, menceritakan hari tu, aktiviti hari tu. So kebanyakannya majoriti 400, 500 view. Itu yang saya buat lah. Tapi kadang-kadang 200, 300 tu janganlah kita nak mengejar rating tu. Tak kisah. Tapi kalau kita ramai follower, insya-Allah. Kalau anda bawah 100 lagi, maknanya belum lagi banyak follower ataupun belum banyak lagi friend. Okay.
settle, rajin update. Lepas tu create story. Yang kedua ialah kalau boleh kita update okey, saya nak cerita yang keenam. Tadi rajin update, create story dan status. Hari-hari kalau boleh kita letak status gambar ke video ke. Macam saya ada tema saya lah. Saya akan buat FB live atau video. Dan sesekala saya akan ada masa ni saya akan menulis. Jadi status saya ada 3. Maknanya FB live, video dan juga penulisan saya. So yang keempat adalah kadang gambar. So kebanyakan orang kalau suka gambar, letak gambar. So cerita sikit apa dia, komen sikit apa yang anda pandang gambar ni kan. Mungkin nak merinsahkan orang kan. Okey, baik. So itu ya status. Nombor 6, masa update. Okey, masa update ni bila? Masa update ni cantiknya lah seawal pagi. Kalau anda lihat, saya akan update mungkin lepas subuh. Mungkin saya dah 100 hari ni saya dah tak boleh nak tidur lah. Sebelum 100 hari ni, misi 100 hari ni memang saya orang yang macam biasa je. Tak ada, walaupun selalu bagi motivasi, tapi saya ada kehidupan saya. Satu Ahad saya akan tidur balik lepas subuh dan sebagainya. Tapi bila saya nak motivasi, saya rasa macam lepas subuh ni tidur ni macam rezeki lari. Saya nak jadi motivasi, saya kena buktikan. Jadi saya lepas subuh pukul 6.30 tu saya dah membaca dulu, tengok motivasi video-video. Jadi saya dapat idea saya akan curahkan dalam saya punya status tu. Sama ada wisdom word, maknanya kata-kata pujangga, kata-kata bestari, kata-kata motivasi, ataupun buatlah apa rancangan. Macam rancangan saya adalah korang tanya, kaunselor jawab. Itu rancangan saya, ataupun misi 100 hari, ataupun video, ataupun apa saja. So anda cipta resepi anda sendiri. Rumah tu, semua orang ada rumah, semua orang ada akaun Facebook, tapi orang nak masuk rumah kita sebab apa? Sebab kita ni suka corak kayu. Jadi keunikan kayu tu ada pada rumah kita. So anda ciptalah. Mungkin kau nak tengok tema lain, rumah sana dan sebagainya. Okay, baik. Right, so masa update pagi-pagi. Kalau boleh lepas subuh tu dah update. Sebab orang kebanyakan tambah-tambah sekarang PKP ni kadang-kadang orang tak boleh tidur. Tidur dah puas tidur. Jadi pagi tu dia nak sesuatu yang baru kan. Sama ada dia tengok berita ataupun tengok, kebanyakan orang akan tengok media sosial. So kita lah mungkin orang yang memberi spark motivasi pada pagi tu, memberi idea, memberi satu cetusan, ataupun apa-apa saja peringatan. Jadi kita orang pertama. Jadi lepas tu kawan-kawan yang tengok tu, dia ada follower dia ada friend-friend dia. Bila dia share, dia akan berkembang. Jadi so anda kena buat tu. Cantiknya pagi-pagi. So elakkan anda update status pukul 12 malam ke atas. Walaupun ada idea pun macam mana pun, simpan. Sebab kadang-kadang bila saya baca dan guru saya influencer kata, lelaki tu utamanya, bila anda selalu update pukul 1 pagi 2 pagi, menunjukkan anda ni orang yang insomnia lah. Anda ni tak boleh tidur. Walaupun anda ni memang idea banyak, seorang penulis, seorang apa-apa semua, baru balik pada function ke, ada idea, kau boleh kita elakkan. Sebab satu, penonton kita tu orang kebanyakan dah tidur. Dan kebanyakan orang yang tak tidur tu macam mana? Mungkin wanita-wanita yang tak boleh tidur tu tengah malam macam mana? Kita tak nak pandang negatif orang, tapi kebanyakan normal, kita nak cari yang normal, jangan cari abnormal. So mungkin orang yang tengah malam mungkin tengok Bigo Live ke sebagainya, ataupun TikTok ke, orang nak tengok lawak-lawak. Jadi kita masuk time yang tepat. Jadi so kita update pukul 8 pagi ataupun seawal pagi, pukul 6.30 sampailah pukul 8 malam. Lepas tu pukul 9-10 malam tu mungkin orang nak tengok sebelum tidur dan sebagainya. Kadang bila saya try ke update pukul 10 malam, tiba datang idea kan, dia kurang view. Orang akan tengok besoknya. Besoknya kita dah ada idea lain. Jadi wajibkan untuk kita update 3 ke 4 kali. Pagi apa dia tema kita, sebelum tengah hari apa tema dia, lepas tu kata petang apa tema dia, lepas tu malam apa dia. So saya tanya influencer, kebanyakannya yang gunakan tema masakan, pagi-pagi dia akan cerita isu semasa. Lepas tu sebelum nak lunch tu dia akan cerita pasal makanan favourite dia. So nak dapatkan makanan ni kat gerai ni, nak beli ni murah, dia akan cerita. Petang dia akan cerita pasal family. Malam dia akan cerita pasal apa dia, masakan ke, apa isu semasa ke. Dia ada tema dia. Anda rancanglah. Okay. Baik. So yang ketujuh ialah add friend. Ini paling penting. Ini tugasan anda. Kalau anda tak buat ni, susah nak jadi famous, susah anda nak dikenali. Okay, so kebanyakan kita tengok Facebook, maksimum untuk friend 5,000.
Okey, kebanyakan orang tak nak, takut scammer lah, takut orang ni jahat lah apa semua. Rumah kita, kita dah setting dah. Dia pun nak tengok gambar kita semua pun ada benda yang kita dah setting dan sebagainya. Jangan risau. Kita update, kita bagi penuh 5,000. Ada setengah influencer kata 4,000. 1,000 tu biar. Biar. Jadi kita tak akan add dah. Jadi biar dia akan nak jadi kita suka dengan kita, dia akan jadi follower. Kan? Tetapi kebanyakannya bila macam saya biar maksimum 5,000, jadi orang tak ada pilihan. Orang dah tak boleh masuk pintu depan, kena pintu belakang jadi follower. Jadi kita yang penting orang akan lihat follower tu. Okey. Jadi follower ni adalah satu benda yang orang lihat secara luaran. Orang tengok friend tu mungkin biasa. Orang biasa tu kadang-kadang mungkin dah buka akaun lama dah. Tahun 2003, 2005. Dia hari-hari rajin add friend dan sebagainya. Lama-lama kawan dia ramai. Tapi dia tak famous pun. Dia tak ada apa content pun. Sebab dia rajin add friend. Tetapi bila follower ni, dia satu benda mekanisme lain. Dia ni mungkin something influencer. Dia ni ada satu something yang orang suka. Kenapa orang nak follow dia? Jadi follower ni lebih dilihat famous berbanding friend tu yang ramai. Jadi macam mana nak follow ramai? So kita kena ada satu benda yang saya akan cerita selepas ini. Okey, seterusnya saya dah cerita tadi pasal add friend. Nombor 8 ialah kita kena berkawan dengan influencer-influencer. Kalau kita ni susah nak tahu siapa influencer yang hebat, kan? Influencer ni orang yang terkenal lah. Artis mungkin, motivator mungkin, orang-orang berpengaruh mungkin, kan? Yang dia pun ramai follower. Artis dah tentulah. Kalau dengan Instagram berjuta-juta, kita boleh tengok dekat profile tu berapa juta follower dia. Kalau tengok, kita masuk Facebook, kita boleh tengok dekat profile dia, kebanyakan orang influencer dia akan paparkan benda tu. Sebab itu yang dia nak tunjuk. Macam nak tahu orang tu kaya tak kaya, kita tengok kereta dia pakai apa, rumah tengok pakai rumah apa. Kita tak tahu dompet dia berapa. Kadang-kadang mungkin kredit kad pun hutang banyak, kita tak tahu. Tapi apa yang orang tengok adalah luaran. Itulah follower. Jadi orang tengok dia ni famous, tengok follower. Orang tak tengok dia ni macam mana. Jadi yang penting adalah kita kena friend dengan influencer. Macam nak friend influencer? Kita try lah tengok contohnya dekat Malaysia ni banyak orang. Contoh Dr. Azizan. Dr. Azizan. So ustaz-ustaz kan. Tiba-tiba kita kawan dengan Ustaz Abid Liu. Asyar Muslim. So ustaz-ustaz. Lepas tu kita berkawan pula dengan artis-artis. Kita mungkin kenalan Fazura, kenalan Era Fazura, Siti Nurhaliza. So orang akan rapat dengan kita. Sebab nak rapat dengan artis susah, dia rapat dengan orang kawan-kawan dia. Jadi dapatlah tahu info-info daripada kawan-kawan, friend to friend. Jadi kita kena berkawan. Kalau kadang-kadang ada satu cara influencer ialah, kalau mungkin dia tak approve kita friend, kita selalu sibuk-sibuk dalam wall dia. Itu cara yang guru saya ajar. Jadi bila dia post apa-apa, kita ni sebagai follower, sebab kita tak boleh friend dia dah cukup 5,000 kuota. Jadi kita jadi follower. Jadi bila kita follower, kita tahu apa info-info dia, aktiviti dia. Jadi kita selalu komen. Bila kita komen, so orang lama-lama akan perasan dia ni selalu komen. So komen dan dia ada follower 60,000, 100,000. So orang yang 100,000 akan intai. Dia ni bagus lah dia punya pandangan. Contoh orang cerita COVID-19, dia pula pun bercerita tentang pengalaman dia. Dan kebanyakan kita nak jadi orang follow kita orang positif. Jangan negatif. Follow influencer tu cerita pasal ni, kita tak setuju. Saya kurang setuju. Kebanyakan ada orang follower macam ni sebab dia tengok dia ni bernas. Tapi kebanyakan orang tak suka sebab kita orang baru masuk rumah tu dah ada ahli keluarga dia. Tentu ahli keluarga dia setuju dengan apa saja influencer cakap. Kita ni orang luar. Jadi kalau kita buat pandangan lain tu, mana kita beranilah. Ada orang akan follow kita, ada orang kebanyakan tak lah. Jadi nak macam mana kita puji, kita setuju dan sebagainya. Okay, baik. So itulah. Yang kedua, cara dia adalah kita bersinergi. Kita mungkin selalu follow, kita pergi program dia. Macam saya selalu follow Afnan, kata apa, Akmal Dahlan, Ustaz Hakim, Avengers. Banyak kenalan dia. Macam contoh penulis-penulis yang macam yang terkenal kan. Saya tak kawan dengan dia, tapi kadang-kadang tu ini cara pancing ialah apa saja dia post kita setuju. Lepas tu bila kita tulis status kita tag dia. So kita tarik dia. Jadi silap sebanyak dia akan perasan dan dia akan tengok, oh dia ni cerita pasal apa yang dia cerita, kita cerita balik ikut pandangan kita tag dia. Jadi dia akan tengok, follower dia akan tengok. Lama kita akan jadi satu tumpuan.
Itu cara lah. Tapi jangan setiap kali tag nanti orang menyampah ke. Asyik tag nampak sangat kita nak cari glamour cepat. So kita kena cari bijak. Hari ni tag Dr. Azizan, hari ni tag besok Ustaz Asyara Muslim, lepas tu Abid Liu, apa semua dan sebagainya lah. Lepas tu itu atau cara dia lah. Yang ke-9 ialah cara nak tulis adalah ini panjang lebar. Orang kata status tu macam nak tulis. So ni panjang lebar. Yang ni anda boleh tengok macam-macam. Tapi saya nak cerita sikit lah. Pertama ialah kita cerita kepakaran kita. Apa kita pakar? Kita pandai masak, cerita pasal kemasakan. Jadi orang tak boleh pertikaikan kita. Kita ada pengalaman, kita cerita real, kita tak cedok orang punya. Kebanyakan saya tengok suka ambil contohnya pesan bonda, lepas tu ambil daripada Syakat Keli ataupun apa saja, dia asyik copy post. Jadi dalam orang tahu dia ambil sumber mana. Jadi kalau nak kita ramai follower, kita original. So mungkin kita dapat satu, kita cipta konten tu ikut kita punya kan. So kau boleh original. Okay, right. So kita nampak kita pakar. Contoh kita suka cerita kekeluargaan, kita cerita lah macam mana nak didik anak. Sebab kita ni memang dah ada pengalaman, anak pun ramai. So kita tahu nak didik macam mana. So bagaimana nak mendidik anak sulung, bagaimana mendidik anak nombor 2. So kita cerita. Jadi dalam bila kita dah nampak kepakaran kita tu, orang follow, kita akan bertambah nak baca, cari bahan supaya kita cerita benda-benda yang sentiasa fresh. Okay, macam saya dah 18 tahun, dah praktis 20 tahun psikologi manusia. Saya akan cerita pasal personality, benda kepakaran saya. Kalau orang nak bertanya pun saya boleh jawab. Bila kita cedok, nanti kita terkikir nak jawab sebab bukan kepakaran kita. Kepakaran apa nak tulis. Lepas tu cerita pasal diri. Malaysia ni ataupun Indonesia, Asia ni, yang paling famous adalah cerita pasal diri. Sebab kita tak tipu. So orang nak kenal kita. Hari ni saya demam, saya tak larat, saya tak pergi kerja. So apa saya buat? Hari ni saya dah makan Maggi je. Kita pasal diri. So buat video. Saya suka video sebab dia live. Jadi orang pun ini orang tahu dia fake account ke tak. Hari-hari dah muka dia, lepas tu memang video dia. Orang fake account dia nak cedok berapa banyak dia nak ambil daripada YouTube ataupun orang tu. Dah lama orang tahu siapa ori siapa tak kan. Jadi saya jarang gambar. Sebab gambar ni kita cedok orang lain punya. Gambar pun saya akan gambar ori tentang saya, keluarga saya, ambil gambar tu, gambar sendiri. Okay, jadi cerita pasal kepakaran, cerita pasal diri sendiri. Lepas tu kita guna, kalau bagus kita nak lebih terkenal, kita guna bahasa Inggeris. Ataupun dua bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Kadang saya campur, tapi saya nak tackle Indonesia dulu. Terutama Indonesia ni banyak bahasa serantau yang sama kita. Mereka lagi banyak penduduk. Jadi kita guna bahasa Melayu, kadang kita lenggukkan sikit dengan serantau. So kita akan dapat banyak peminat di sana. Bahasa Inggeris ni saya bukan apa, saya tak berapa mahir sangat. Boleh bercakap bila kerja tu, bila datang foreigner buat sesi bahasa Inggeris boleh lah, tapi saya bukannya influence sangat. Nanti lama orang tahu dan sebagainya. So kita jangan fake, kita jadi diri kita. Okay? Jadi gunakan bahasa, laras bahasa yang mudah, santai. Jadi orang muda pun suka, orang tua pun suka. Jadi kita guna bahasa santai. So jangan guna bahasa ni sangat. Generasi Y sangat. Aku AQU jadi AQ. Jadi nanti orang kata dia ni boleh lah, orang suka lah, tapi kadang-kadang tak jadi ori diri kita, jadi diri kita. Tapi kita santai sikit, jangan skema sangat. Banyak analogi dan sebagainya, kadang orang tak faham. Okay, baik. So patut sensitif pada keadaan isu semasa. Contoh cerita, saya tengok dalam misi satu hari ni saya dah bertukar daripada start hari ke-60 lebih tu dah PKP lah. Saya dah tukar banyak tajuk saya ke arah cerita tentang PKP, COVID-19 sebagainya. Tapi kita segarkan dia dalam bentuk pengalaman, pasal orang, pasal personality, pasal kekeluargaan. Saya selit. Itu yang saya pakar. Kalau nak cerita pasal kesihatan, saya bukan doktor. Nak cerita benda-benda lain saya tak pandai. Jadi jangan cerita benda yang kita tak pandai. Kita akan terperangkap nanti. Jadi itu isu semasa. Lepas tu kena sensitif.
Jangan terlalu sangat kita ni nak kecam orang. So orang tak suka. Kena jaga sensitif agama, jaga sensitif orang kata apa, professionnya. Nak kecam orang, profession orang. Macam hari ni saya update pasal guru. So ada seorang tu Abang Mak cerita pasal. So bila saya update tu memang orang guru marah dan kerajaan marah. Sebab dia sentuh pasal kerajaan. Memang tapi saya jarang suka gunakan cara ni sebab saya ni mediator, orang tengah yang akan mententeramkan rakyat. Jadi saya punya tema macam tu, saya jadi orang tengah. Saya tak nak kata Abang Mak sangat, saya tak nak ni sangat. Tetapi hari ni saya nak, tujuannya sengaja sebab saya nak supaya orang yang seperti Abang Mak ni jangan mempertikaikan periuk nasi orang. Jaga periuk nasi sendiri. Kan, jangan kacau orang. Orang tak kacau kita. Nak cakap tu secara profesional. So tak payah cerita pasal potong gaji apa semua. Kalau kita macam mana. Tapi ada orang suka tema macam ni sebab dia akan datang banyak kecaman. Jadi macam Datuk Ali Shukri, ramai orang akan kecam, dia akan naik rating. Tapi saya tak suka. So dah lama orang tak suka, dia tak berkat. So rumah kita dah lama orang tak suka nak datang. Kan? Bagi okey baik tu So yang ke-10 adalah hargai follower dan juga friend. So macam mana hargai? Jangan kita nak post lepas tu harapkan like orang. Lepas tu bila orang komen kita tak like dia orang dan kita tak menjawab pun. Kadang-kadang memang sampai berpuluh-puluh. Kadang saya dah terlepas ada kerja, tak sempat saya tekan like. At least paling kurang like. Tapi kalau cantik setiap satu tu, kita tag nama dia, kita dia suka. Kadang-kadang dia post kat wall kita tu, jadi dia nak mengharapkan respon. Kita respon contohnya Ahmad. So Ahmad, terima kasih respon. Sangat bernas pandangan anda. So dia suka. Besok dia nak komen lagi, besok dia nak like lagi. So kita hargai. Kebanyakan saya tengok influencer mungkin dia terlalu tanpa sibuk. Kita duk like dia, tapi kita ni follower dia tak like. Mungkin tak termuncul dalam wall dia kot. Jadi saya perasan influencer tu memang dia tak ada masa. Dia post ramai orang like dia, tapi dia jarang nak like orang. Mungkin kawan-kawan dia kat wall dia. Tapi mungkin saya nampak wall tu, kalau kita duduk seharian kita tak sempat nak belik sampai bawah. Scroll. Banyak orang tak ada masa. Jadi influencer ni sibuk. Saya pun mungkin PKP ni sempat lah belik kan. Tapi tak apa. Jangan kecil hati kalau influencer sesiapa tak like kita. Tapi yang penting bagi saya nak kalau boleh nak diri saya ni saya rasa like orang, like saya hargai. Kadang-kadang ada pertanyaan, saya akan keluarkan status, saya akan tag nama dia. Ini adalah menjawab persoalan kepada puan ni dan sebagainya. Okey. Jadi dia akan seronok sebab kita ingat orang ni ada keunikan dia ada kepakaran, tapi dia like kita tu bukan kita ni paling pandai, tidak. Tapi dia sokong kita tu satu benda yang kita kena hargai. Kadang-kadang dia ni kita tak tahu siapa. Mungkin dia doktor, mungkin dia profesor, mungkin dia ni orang VIP. Dan ada follower ramai. Jadi dia senang orang nak setuju kita ni. Jadi bila dia setuju tu, kita like, kita puji dia sikit. InsyaAllah kita menghargai. InsyaAllah kita akan lebih disukai. InsyaAllah. Jadi itu nombor 10, hargai follower. Dan yang terakhir, yang ni paling penting, semua penting, tapi yang ni penting, kena open minded. So bila open mind ni, kita ingat bila kita famous, jarang orang famous tak ada kecam. Jarang orang famous yang tak ada sebab dia terlalu ramai orang nak tumpu kat dia. So orang akan nampak banyak kelemahan dia. Jadi bila kita post apa-apa, mungkin ada orang, contoh saya ni pakar counselling kan. So saya ada lebih pakar dari saya lagi, yang dah pengalaman, yang dah ada PhD, profesor. Mungkin dia lagi pakar, dia akan komen kita. So kita kena open, kita kena setuju. Jangan berdebat. So kita kena open. Jadi kalau kecam, saya tak setuju pandangan Cik Rizwan. Cik Rizwan ni lebih berat sebelah. So kita setuju je. So kita jangan perdebatan sebab orang pandang kita. Jadi kita boleh tambah baik. Jadi bersedia, kalau anda nak famous, anda kena bersedia open mind untuk menerima apa saja kritikan. Pujian lagi kita suka lah, tapi benda-benda yang tak suka ni kritikan, kecaman ataupun apa saja. Tiba-tiba mungkin follower kita berkurang, ataupun kita di unfriend ataupun sebagainya. Tetapi ingat, niat sebenar kita adalah sebenarnya kita nak menyampaikan ilmu, kita nak cerita siapa diri kita, kita nak mempamerkan diri kita. Jadi kita kena positif. Jangan kita ni cakap
hari-hari tentang Islamik. So ambil ayat-ayat Quran, hadis. Tapi kita ni asyik ngutuk orang, ngata orang. Jadi tak seberfikir. Jadi cerminlah. Jadi apa saja fikiran, emosi kita, kata-kata kita yang paling penting dalam media sosial tu, dia mencerminkan persepsi anda. Jadi itu yang buatkan orang akan kekal lama dengan anda, akan berkawan lama dengan anda. Jadi itu saja daripada saya. Mudah-mudahan anda boleh follow semua ni. Kalau tak dapat sikit, cuba buat dulu sikit. Jadi panjang saya punya perkongsian hari ni. Kalau tak dapat ikut semua, mungkin boleh sikit-sikit. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.